Terima kasih, Puan Pengerusi. Saya mulakan dengan membawa kepala B4 SPR yang dianggarkan akan membuat kajian persepadanan semula walaupun di Sarawak ataukah ia akan dilakukan seluruh negara dan lebih penting daripada itu adalah bersekali dengan itu bawah kepala P6 butiran 09900 pembangunan SPR di peringkat negeri dan ini terkait dengan persoalan PRN ataupun pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak berapa lama lagi. Persoalan besar saya adalah apakah dapat diadakan pelaksanaan SPR ini dengan antara lain juga membawa beberapa inovasi supaya pengundi-pengundi ini agak khusus dapat membuang undi di satu tempat yang seperti mana yang dilakukan oleh negara seperti Eropah dan Amerika supaya mereka tidak terlepas peluang hak mereka untuk mengundi dengan mengadakan satu seperti mana kita lakukan tempat-tempat vaksin center, mereka juga boleh mengundi dengan cara begitu. Puan Pengerusi, di bawah kepala B6 Jabatan Perdana Menteri, saya memerhatikan seperti mana disebut oleh rakan-rakan yang lain di bawah butiran 010600 pencanaan semula ataupun JCOM yang mau dihidupkan semula. Kita tahu atas asal usulnya JCOM ini, tapi pada kali ini saya yakin Malaysia Madani, Kerajaan Madani akan memberikan tumpuan atas apakah sebenarnya tanggungjawab dan peranan mereka, dan saya minta untuk perkara ini diperjelaskan supaya peruntukan yang diberikan itu adalah efektif, cost efektif dan bermanfaat untuk membangunkan sebuah negara madani. Maka apakah perancangan, apakah modul, apakah capacity building yang perlu mereka lakukan. Atas perkara kepala B6 kemajuan Islam, telah pun disebutkan satu peruntukan yang besar 1.178 bilion yang telah disebutkan oleh rakan-rakan yang lain tentang kafar dan sebagainya, saya tidak mahu mengulangi, tetapi mungkin atas perkara yang tidak saya sebutkan terkait dengan persoalan JAKIM sebagai otoriti yang memantau dan berkuasa ke atas sertifikasi dan validasi halal. Jadi maka di situ saya ingin tahu apakah kedudukannya mutakhir draft industri halal itu masih lagi tidak draft, industri itu halal itu masih lagi dalam bentuk draft, tidak silap saya. Bilakah ia akan dibentangkan oleh JAKIM dan bersekali dengan itu saya mau melihat mampukah kita melihat dalam kerajaan madani ini penggembelengan seluruh tenaga para akademik, NGO, tokoh-tokoh agamawan yang dapat kita lakukan dalam bentuknya whole of government and whole of society approach untuk memberikan erti dan makna sebuah negara yang punya majoriti umat Islam di bawah kepimpinan Islam dan membangunkan sebuah negara madani bertamadun, bertata kelola yang baik, bebas rasuah dan sebagainya, dan menjalinkan keharmonian antara kaum dan agama yang sangat baik. Peranan JAKIM, saya ingin tekankan apakah di sana peranan JAKIM yang mesti dipertingkatkan dengan peruntukan yang begini besar. Keempat, Puan Pengerusi, tinggal seminit lagi. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, saya mengambil ini atas kepala B5 ini. Saya mahu mengisyaratkan bahawa kesalahan antara lainnya tentang penggunaan human resource, human capital ini khasnya dalam erti dalam konteks KKM yang bergelut dengan persoalan kontrak doktor dan sebagainya ini. Saya memerhatikan ini sebagai satu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab kepada merancang dasar-dasar pelaksanaan kementerian-kementerian yang antara lain adalah sumber manusianya. Tetapi saya perhatikan apakah SPR atau Suruhanjaya Perkhidmatan SPA ini perlu dipertanggungjawabkan dalam merencana unjuran deployment, human resource deployment terutama dalam keperluan KKM.
Akhir sekali, Puan Pengerusi, saya bergalih kepada Kepala P6 butiran 00125 persoalan PPP ataupun PFI ini. Saya memerhatikan pada hujungnya 2022 komitmen projek PPP dan obligasi kewangan projek PFI ya oleh kerajaan sudah kepara 142 bilion ya, dan terdapat 105 projek PPP yang sedang dilaksanakan dengan anggaran komitmen sebanyak 92.1 bilion. Ini terkait dengan projek-projek seumpama naik taraf sekolah, universiti dan sebagainya, penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. Namun apakah ke depan nanti dengan peruntukan 1 bilion lebih itu, apakah 1.354 bilion, apakah lagi projek-projek PPP ataupun PFI yang mampu dilakukan dengan usaha kerajaan untuk melakukan konsolidasi fiskal tetapi masih mengizinkan PPP atau PFI ini. Dengan kata lain ya, saya mau diterangkan, diberikan pencerahan ya, apakah akan digunakan 1.354 bilion ini, kerana ia perlu menyangkut tentang projek-projek PPP ini yang membawa multiply effect yang besar, job ya dan sebagainya, dan ini perlukan pertanggungjawaban supaya konsolidasi fiskal itu tidak semacam ya saling bersilang. Maknanya kita mahukan konsolidasi fiskal tetapi kita masih lagi berhutang dan tidak boleh berhutang dengan mudah-mudah kecuali membawa manfaat yang besar. Terima kasih Puan Pengerusi. Di kalangan orang politik dilantik oleh kerajaan dengan hasrat untuk menjamin supaya tidak ada campur tangan politik dalam pentadbiran agensi agama. Tetapi sayangnya tindakan-tindakan yang dibuat, saya tak tahu tindakan ini daripada siapa, yang berhormat ataupun arahan daripada siapa. Ramai di kalangan kaki tangan yang ada di bawah agensi agama ini, mereka ditekan. Ada salah seorang yang hanya berucap dalam ceramah dengan memberi pesan yang sangat positif. Dia kata, tuan-tuan janganlah duk sebut dan perli tentang cerita hoi hoyahoi. Dia disiasat. Saya ada rujukan bagaimana PIS JAKIM mengeluarkan kenyataan akan menyiasat pegawai ini. Dia bercakap dengan nada positif, pesan supaya jangan perli-perli. Itu pun disiasat. Ini lebih teruk daripada orang politik yang pegang Menteri Agama. Yang berhormat sebagai bukan orang politik, kena awasi perkara ini supaya tidak ada campur tangan politik yang serius dalam pengurusan hal ehwal agama. Kerana kalau kita tengok kepada perkeliling yang diedarkan oleh JAKIM pada pegawai-pegawai, larangan menggunakan pengaruh luar dan surat sokongan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini larangan. Pegawai-pegawai tak boleh ambil sokongan luar dan tak boleh ambil dasar luar untuk dibawa ke dalam JAKIM. Adakah yang benar-benar selamat yang ini yang berhormat? Kalau kita tengok pada tarikh 13 Februari, satu kunjungan hormat daripada pengurusan tertinggi JAKIM kepada Ketua Pemuda UMNO. Apa dah jadi ni? Ketua Pemuda Perikatan Nasional, Pasir Mahadasi tak nak buat kunjungan hormat ke? Zaman kita pegang, kita tak pernah ajar begini. Institusi tertinggi JAKIM, jaga hal ehwal agama, buat kunjungan hormat kepada orang tidak ada kaitan. Kemudian didedahkan membincangkan perkara dasar tahfiz negara, Majlis Halal Malaysia, Majlis Perundingan Islam, Indeks Maqasid Syariah. Ini semua soal pengurusan dan pentadbiran. Apa kena-mengena dengan Parti UMNO? Walaupun beliau adalah merupakan sahabat saya tak kisah, saya tak ada personal dengan beliau. Tetapi tindakan ini menggambarkan tidak selari apa yang diarahkan kepada pegawai-pegawai. Ini perkeliling yang dikeluarkan oleh JAKIM pada 27 November 2020 kepada semua pegawai, larangan penggunaan pengaruh luar dan surat sokongan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jangan kita mengajar anak jalan betul, kita jalan sengit. Yang berhormat Menteri perlu mengambil maklum tentang perkara ini. Saya kenal yang berhormat, I know you better than this. Tetapi siapa yang berada pada dalang pada semua perkara ini, saya minta yang berhormat bertindak dengan segera. Kalau jumpa Ya. sikit je. Berkaitan dengan hal tersebut, saya juga ingin mencelah sama ada terdapat arahan
supaya pegawai-pegawai tinggi ini tak boleh berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen Pembangkang, kerana saya dah minta lama untuk berjumpa dengan pengarah Jawi sebagai contoh bagi membincangkan perkara berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan urusan-urusan asnaf di Putrajaya, namun sehingga hari ini masih belum mendapat sebarang respon. Terima kasih. Ya, saya minta supaya disegerakan. Pengarah Jawi ni sahabat saya, dia dekat belakang tu saya nampak. Tadi saya dah jumpa dengan dia. Lepas ni kita minum. Kena jumpa segera dengan Putrajaya. Dia orang Putrajaya, dia YB Putrajaya. Jadi kena utamakan yang Putrajaya lebih daripada yang lain. Yang kedua ialah tentang bot di TV Hijrah. Sewaktu kami pegang kerajaan, Datuk Husamuddin sebagai pengurusi bot TV Hijrah, kita biarkan singgah habis tempoh. Walaupun kami orang politik, saya orang politik sebagai Timbalan Menteri waktu itu, Bagan Serai sebagai orang politik, kita tak usik kerana mereka ada profesionalisme mereka. Ini Datuk Halim, Prof Halim Tamuri, bekas rektor kuis, dilantik sebagai lembaga ahli bot TV Hijrah, pengurusi. Seorang profesional, profesor, bekas rektor kuis. Tiba-tiba bulan 7 dilantik, bertukar kerajaan, terus sampai surat daripada pihak tertentu menamatkan pelantikan mereka. Ini politik scrap off. Mereka dah ada perancangan yang baik untuk dilaksanakan di TV Hijrah, tiba-tiba terbantuk dengan hanya pertukaran kerajaan. Apakah ini sebagai menteri yang bukan daripada background politik lebih dahsyat daripada orang politik? Kita orang politik tak buat kerja macam ni. Masa sudah tamat. Begitu juga, ya sikit lagi saya nak gulung. Tentang CEO Yadim. Bila masuknya ke Yadim, hari pertama menulis dalam Facebook akan mengenakan tindakan tegas kepada penyokong-penyokong PAS. Ada orang tulis dan dia komen insya-Allah. Mana dia setujulah tu, dia komen insya-Allah. Untuk buang semua. Kalau lantikan politik di kalangan ahli lembaga pengarah, kita okey. Tetapi ini di kalangan penjawat awam yang lantikan kontrak, tunggulah habis kontrak, jangan gelojoh sangat. Saya tahu Yang Berhormat tak buat semua kerja ini kerana saya kenal Yang Berhormat seorang yang baik, dan baiknya Yang Berhormat itu sebenarnya Yang Berhormat terlalu baik untuk bersama dengan DAP, PH dan juga UMNO. Patut Yang Berhormat kena duduk sebelah sini. Jadi saya ingat itu saja perkara yang saya boleh sebut supaya diambil tindakan, dan Yang Berhormat kena ingat zaman sekarang ni zaman kebocoran data-data. Kita ada maklumat yang berkotak-kotak, cuma kita tak sampai masa nak dedahkan di sini. Ibarat orang main tomo, tuan pengurusi, dia tumbuk satu, dia simpan satu. Dia tak masuk siku dan lutut lagi. Jadi kena ingat-ingat, kita sedang memantau agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita ada maklumat yang cukup sampai masa kalau Yang Berhormat tak betulkan. Saya nak ulang sebut Yang Berhormat. Akhir. Masa sudah tamat. Jangan akhir yang bagi disebut masa oleh Tan orang Sri lain. Pandika Amin Mulia. Sikit, ni last word. Tan Sri Pandika Amin Mulia sebut, if you are in power, you are powerful. If you not use your power, you are bloody fool. I don't want to be a bloody fool. Ini petikan kata-kata dia boleh rujuk dalam Hasab Parlimen. Kuala Selangor. Sekarang Yang Berhormat cukup adalah lah, menteri. sikit-sikit lah. Mentang-mentang Yang Berhormat menteri adalah sangat menteri, kena toleransi. bunuh kuasa. Jangan Mentang-mentang biarkan lah anak menteri buah sangat terus toleransi, sangat bermerajalela tasamo. melaksanakan Jangan agenda pihak melampau tertentu. perkara Ini cepat. belum masuk lagi. Out of topic completely. Maaflah perkara Kuala cepat. Selangor. Sila duduk, sila duduk.